Oke, kita teruskan bab 7. Oke, bahagian 1. Tajuk kadar tindak balas. Raja 1 menunjukkan perbualan antara pesakit yang mengalami sakit perut dengan seorang doktor. Oke, jadi Dr. G dia beritahu awak boleh makan pil antasid ini untuk mengurangkan sakit perut. Pil ini boleh ditelan atau dikunyah. Okey, jadi di sini dia punya poin penting adalah pil dan ada dua cara untuk makan iaitu telan ataupun kunyah. Okey, jadi kalau menelan dia akan telan satu pil tu yang bersaiz besar masuk terus ke dalam perut ataupun yang kedua dia kunyah, bila dia kunyah, pil itu dia hancurkan menjadi saiz yang lebih kecil. Jadi soalannya berdasarkan Raja 6.1, kaedah manakah yang melegakan sakit perut dengan lebih cepat? Terangkan jawapan anda. 3 markah. Okey, jadi tadi kita sudah beritahu dia telan kalau dia telan saiz besar, kalau dia kunyah dia akan hancurkan menjadi saiz kecil. Jadi kita ingat kita punya salah satu faktor dalam kadar tindak balas adalah faktor saiz. Okey. Jadi bila saiz yang kecil, jumlah luas permukaannya besar. Bila saiznya besar, jumlah luas permukaannya kecil. Okey, mana lagi bagus? Yang saiz kecil supaya jumlah luas permukaan yang bertindak balas tu lebih besar. Jadi kita akan pilih kaedah mengunyah pil antasid. Okey, kenapa perlu dikunyah? Bila dia kunyah, saiz pil antasid menjadi lebih kecil. Bila dia sudah kecil, dia akan menjadikan jumlah luas permukaan pil yang terdedah kepada perlanggaran dengan asid lebih besar. Jadi lebih cepatlah sakit perutnya itu hilang. Okey. Jadi ini poin-poin penting bila kamu menulis perbandingan kadar tindak balas. Okey, poin 1 beritahu siapa yang lebih tinggi kadar tindak balasnya, yang kedua nyatakan faktor, yang ketiga kata kuncinya, yang keempat frekuensi perlanggaran ini wajib tulis siapa berlanggar dengan siapa. Okey, yang kelima barulah frekuensi perlanggaran berkesan. Okey. Seterusnya, pil antasid mengandungi kalsium karbonat. Jadual 5 menunjukkan isi padu gas yang terkumpul melawan massa untuk tindak balas antara pil antasid dengan asid hidroklorik. Jadi set 1 dan set 2 menggunakan pil antasid saiz yang berbeza. Okay, jadi kita nampak sini poin pentingnya kalsium karbonat, asid hidroklorik. Jadi buat dulu persamaan kimia antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, air dan karbon dioksida. Jadi gas yang terhasil inilah yang dia ukur. Okey, gas yang terhasil ini dia ukur isi padunya. Okey, untuk dia catatkan dalam jadual kita ini. Jadi kita seimbangkan. Okey, kita letak 2 di depan HCl. Sebab apa? Kita punya Cl di sini ada 2, diletaklah 2 di depan HCl. Okey, H kita pun ada 2, jadi sudah seimbanglah H2, Cl sudah 2. Okey, kita pergi soalannya. Hitung kadar tindak balas purata bagi set 1 dan set 2. Jadi bila ada perkataan purata, maksudnya kita akan gunakan rumus. Okey, kita gunakan rumus. Apa data yang kita ada? Kita ada isi padu dengan massa. Jadi rumus kita untuk mengira kadar tindak balas ialah isi padu bahagi massa. Isi padu dalam sentimeter padu, massa dalam minit. Jadi kita punya jawapan akhir nanti mesti ada unit sentimeter padu per minit. Jadi kita tengok satu-satu. Okey, set 1 ini. Untuk set 1 kita perhatikan data kita ini bermula daripada minit kedua. Okey, isi padu gas yang dihasilkan sudah malar 48 sampai habis masih lagi 48. Maksudnya kadar tindak balas ini sudah selesai pada minit kedua. Okey, dan dia menghasilkan 48 cm padu gas. Okey, untuk set kedua pula, okey kita nampak di sini data kita. Datanya isi padunya mula malar pada minit keempat. Okey, dan dia punya isi padunya 72. Jadi untuk set 1, isi padunya 48, masanya 2, dapatlah kita 24 cm padu per minit. Okey, untuk yang kedua, tadi kita punya massa mula volume mula tetap adalah pada minit keempat
dengan isi padu 72. Jadi bahagikan saja isi padu bahagi massa. Dapatlah 18 cm padu per minit. Jadi ini kita punya kadar tindak balas. 1 markah, 1 markah. Dapatlah 2 markah. Okey, lepas tu 2, tuliskan satu persamaan kimia seimbang bagi tindak balas antara pil antasid dan asid hidroklorik. Okey, yang kedua dia minta hitung jisim kalsium karbonat dalam pil antasid dalam set 2. Jadi kita fokus kepada set 2 tadi. Okey, berapa isi padunya? Jadi kita punya maklumat adalah okey, kalsium karbonat. Dia suruh cari jisimnya. Maklumat yang kita adalah isi padu karbon dioksida iaitu 72 cm padu. Okey. Jadi kita keluarkan dulu maklumat-maklumat penting. Okey. Jadi dia minta cari jisim kalsium karbonat sedangkan dia bagi isi padu karbon dioksida. Jadi ini masanya kita gunakan EMRA. Okey, cari dia punya equation sudah ada. Mol cari, ratio cari, answer beserta unit kena cari. Sekarang ini kita kira mol yang ada info. Mol yang ada info adalah isi padu karbon dioksida. Jadi kita gunalah rumus isi padu. Okey, untuk mencari mol isi padu bahagi isi padu molar. Sekarang ini isi padu molar kita dalam desimeter padu. Kita punya maklumat dalam sentimeter padu. Jadi kita akan bahagikan dulu 72 ini dengan 1000. Baru bahagikan dengan 24. Okey, jadi kita dapat 0.003 mol untuk karbon dioksida. Sekarang ini kita rasiokan karbon dioksida dengan kalsium karbonat. Sebab kita ada info karbon dioksida, kita perlu cari kalsium karbonat. Jadi rasionya adalah nisbahnya adalah karbon dioksida nisbah kalsium karbonat. Kita nampak nombor di depan kalsium karbon dioksida 1, kalsium karbonat pun 1. Jadi 1 nisbah 1, maka molnya pun 0.003 untuk kalsium karbonat. Okey, sekarang ini daripada mol kalsium karbonat sudah ada, kita mau cari jisim. Gunalah rumus mol darab jisim molar. Jadi mol kita 0.03. Okey, kita punya jisim molar kita kiralah Ca40, karbon 12, oksigen 16 darab 3. Okey, tekan kalkulator dapatlah 0.3 gram. Okey, jadi pengiraan sudah selesai. 3 markah di mana mol ratio answer. Ada unit. Okey, jadi untuk part 1 sudah selesai. Kita akan bincangkan part 2 di next video.